Dua telah itu kira dia orang telah bikin angka balik kasih tolong ini macam mana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Solihatun bersama anda selama 1 jam dalam 999, program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Membawa muatan berlebihan, kononnya kayu yang dibawa tidak boleh dipotong. Malahan, ada di antara mereka yang mengingkari peraturan jalan raya. Op tutup yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor membongkar tindakan salah dan sikap tamak segelintir pengusaha lori ini. Wartawan Haris Farouk Abdullah menyertai operasi yang dijalankan baru-baru ini. Saksikan laporannya. Jam 12.30 malam sehingga 6 pagi antara waktu pilihan, pemandu lori jenis perdagangan melakukan perjalanan. Dipercayai lori yang mempunyai kesalahan dari segi muatan dan teknikal akan cuba meloluskan diri kerana beranggapan pihak Jabatan Pengangkutan Jalan tidak dapat memantau pergerakan mereka. Ternyata sangkaan itu meleset. Pasukan Penguasaan Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor sentiasa mengambil berat mengenai kesalahan lori di waktu malam. Tanggungjawab tumpu ni negeri dia. Sebab tu Dalam usaha memanteras isu ini, Ketua Bahagian Penguatkuasa JPJ Negeri Selangor, Muhammad Hafiz Usman menggerakkan ops tutup demi menjaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. untuk fokus hari ini adalah kenderaan barangan, yang mana fokusnya adalah lebih muatan, teknikal, muatan bahaya, kesalahan-kesalahan daripada kenderaan dan juga pemandu. Lebih 145 anggota terlibat dalam operasi yang dilancarkan sepanjang bulan September ini. Beberapa lokasi panas sekitar negeri Selangor menjadi sasaran, termasuk Sungai Buloh, Kajang dan Pelabuhan Kelang. Jam 1 pagi, tim 999 bersama pasukan JPJ Selangor memulakan pergerakan. Pemantauan dilakukan secara rondaan dan pemeriksaan mengejut. Sebuah lori ditahan kerana muatan yang dibawa dicurigai melebihi had yang dibenarkan. Hasil pemeriksaan pihak berkuasa turut mendapati ada kesalahan teknikal pada lori ini yang mampu menyebabkan kemalangan. Bang, ini siapa ni? Ini dah sambungan kenderaan tu dah lari dengan muatan. Betul. Ini kita ingatkan terkopek saja. Bila kita buka, maknanya memang dah meletup. Memang dah meletup. Lelaki berusia 55 tahun ini mendakwa kononnya lori dipandu secara perlahan kerana menyedari ada kerosakan pada bahagian tayar. Namun pihak JPJ tidak berkompromi jika melibatkan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Lebih mengejutkan apabila lesen memandu lelaki ini tidak diperbaharui sejak 3 tahun lalu kerana gagal menyelesaikan saman tertunggak. Dia mendakwa majikannya tidak ambil peduli dan tetap menggajikannya sebagai pemandu. Yang tak buat salah pun ada siapa macam Abi bayar. Maksudnya, yang tak buat salah, kita saman kalau contoh atas lesen atau IC. Betul. Dia bisa. Maknanya dia bawa. Dia turut mengakui tahap kesihatannya tidak memuaskan dan mendakwa mempunyai masalah jantung. Berikutan masalah kesihatan yang dihidapi, lelaki ini dinasihatkan untuk tidak berkhidmat sebagai pemandu lori. Di mana punya dalam dunia? Pernah ke masa tengah drive tiba-tiba jantung? Tak ada? Ya. Di Lebuh Raya Utara Selatan berdekatan Sungai Buloh, sebuah lori yang membawa muatan kayu balak ditahan untuk pemeriksaan. Ukuran kayu yang berlebihan daripada panel lori mengundang padah. Walaupun bendera merah diletakkan sebagai isyarat muatan melebihi saiz, tindakan ini tidak menghalalkan cara dan sekaligus mampu membahayakan kenderaan lain yang mengikuri. Lelaki berusia 53 tahun ini turut mengakui perjalanan dilakukan pada waktu malam bagi mengelakkan daripada dikesan pihak berkuasa. Hari malam. Mana jalan jam?
tujuan utama kita buat operasi op tutup ni adalah kita nak memastikan roadworthiness, iaitu kita nak memastikan kenderaan-kenderaan barangan ini mematuhi peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan atau yang telah ditetapkan. Yang mana kita tahu bahawa kenderaan barangan ini memberi impak yang besar ataupun memberi satu kesan yang besar kepada pengguna-pengguna jalan yang lain sekiranya satu perkara tidak dipenuhi. Jadi itulah tujuan kenapa kita buat operasi op tutup ni. Kita hanya memastikan pengusaha ataupun pemandu kenderaan-kenderaan barangan ni sentiasa mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sepanjang operasi, sebanyak 87 buah lori telah diambil tindakan. Pihak berkuasa turut mengeluarkan sebanyak 336 notis atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 dan Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Operasi tamat jam 7 pagi. Farid Separuh Alex 999. Keasyikan kaki judi bertaruh wang di dalam sebuah rumah terhenti apabila diserbu Jabatan Siasatan Jenayah Maksiat Judi dan Kongsi Gelap di Tujuh, Selangor. Hasil serbuan pada jam 5 petang menemui 29 individu termasuk 2 wanita berusia lingkungan 40 hingga 80 tahun terlibat dalam kegiatan judi. Kegiatan berjudi di dalam rumah di sekitar Kampung Nyenjarum ini dipercayai beroperasi antara jam 12 tengah hari sehingga 6 petang. Siapa sangka di sebalik kawasan perumahan ini terdapat aktiviti kegiatan berjudi, khususnya kepada perjudian mahjong, dan dipercayai kawasan ini telah beroperasi selama seminggu sebelum ia diberkas oleh pihak polis. Lelaki berusia 60 tahun yang dipercayai dalang kepada pertaruhan wang ini memberi alasan memanggil kenalannya untuk berseronok. Kerja taruh barang. Ini 1 minggu baru sekarang. Nah, baru ini 1 minggu baru start. Kira hari Ada ya. 2 saja. Dua, talah. Itu kira dia orang talah bikin angka balik kasih calon orang yang macam. Bukan calon bikin main duitnya talah. Kira kawan talah tempat bikin jiro. Kira hari ayah talah tempat bikin mah. Kira main sikit hari ayah macam. Bukan setiap hari mainnya. Hah? Hari apa main? Hari apa main? Baru start ya. Itu baru start 1 minggu lah. Ketika disoal, seorang daripada pelanggan judi mengaku telah bertaruh wang sebanyak 50 hingga RM100. Kalau you bet biasa berapa? 70 ke 80 ala 100 ala. Oh, 1 poin kalau you punya itu yang sudah habis you bayar lah. Iyalah, betul lah. 50. Kira 50 itu macam lah, 50 ke 70 macam lah, lebih kurang macam situ lah. Ini sudah sini berapa dah? Baru saja. Saya tak biasa mari. Saya ini hari holiday hari Minggu tak niaga, saya baru mandi jalan-jalan. Dalam operasi ini, polis merampas peralatan judi termasuk buah mahjong serta wang tunai lebih RM2,000. Kesemua tangkapan dikenakan tindakan mengikut Akta 342 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Seksyen 7/2 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Operasi tamat jam 6 petang. 176 sudah lebih. Macam mana? Saya balik rumah. Namanya. Alah 5 botol.
mengeluarkan kata-kata kurang sopan terhadap pihak berkuasa. Itulah antara reaksi individu yang memandu di bawah pengaruh alkohol ketika disoal siasat polis daerah Timur Laut Pulau Pinang menerusi op mabuk baru-baru ini. Wartawan Hani Hezwina Kahar melaporkan. 176 sudah lebih. Macam mana? Saya balik rumah. Minumannya. Alah, 5 botol ya nak. Operasi 12 September lalu bermula jam 11.30 malam di Jalan Datuk Keramat, Georgetown. Sasaran operasi yang diketuai Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santung ialah pengguna jalan raya yang memandu kenderaan di bawah pengaruh alkohol. Menurut ACP Sofian, operasi bukan sahaja untuk mengesan pemandu mabuk akibat mengambil minuman keras, malah memberi kesedaran kepada masyarakat supaya berhati-hati dan tidak mengendalikan kenderaan ketika di bawah pengaruh bahan itu. Dalam operasi ini, pemandu yang mencurigakan diminta untuk menjalani ujian saringan awal pernafasan menggunakan alat screening device 2 SD2 bagi memeriksa kandungan alkohol dalam badan. Minum berapa banyak tadi? 2 botol. Minum apa? Bir ke? Bir. Mereka yang dikesan bacaan alkohol melebihi paras yang ditetapkan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut untuk menjalani ujian pernafasan kedua menggunakan mesin Evidential Breath Analyzer EBA. Kalau you nak minum banyak mana pun you nak minum. Okey, berapa botol lah you beritahu lah. You boleh minum. Pasal you tak ada beritahu lah kita. Kalau you nak minum banyak, you minum di rumah. Okey, itu saja. Okey, berapa limit lah? Okey, 1 botol ke 2 botol? You kira lah, 1 botol berapa peratus alkohol? Berapa kandungan Saya alkohol? tak tahu. You tak minum? Saya ada minum tapi saya tak tahu lah. Mana boleh you tak tahu? You mau Google search lepas tu, you mau Google ke apa? You sekarang sebagai polis saya tak tahu berapa mg 1 botol yang... Baik. So, you okay, you sekarang... Seorang lelaki dikesan memandu di bawah pengaruh alkohol dan apabila disoal, dia bertindak agresif dan mengeluarkan kata-kata kurang sopan terhadap anggota polis yang menyoalnya. Dia ditahan dan dibawa ke IPD Timur Laut untuk tindakan selanjutnya. Semenjak daripada Januari sehingga bulan September ini, kita telah mengadakan lebih kurang 43 operasi dipanggil op mabuk. Daripada 43 operasi ataupun op mabuk ini kita jalankan, 96 tangkapan telah kita laksanakan dan semuanya telah dituduh di mahkamah melibatkan kadar hukuman berjumlah keseluruhan 183,000. Rumah kat mana ni? Pemandu tak ada lesen kenderaan, kita akan keluarkan selamat. Antara kesalahan dikesan sepanjang operasi di sini ialah memandu kenderaan tanpa memiliki lesen memandu tamat tempoh dan mengubah suai egsos motosikal. Mereka dikompaun antara RM150 hingga RM300 berdasarkan jenis kesalahan. Itu saja. Jam 1 pagi, lokasi seterusnya di Jalan Air Hitam, berhampiran Masjid Negeri Pulau Pinang. Ketika diperiksa, penunggang motosikal warga emas ini sedang asyik mendengar radio yang diletakkan di dalam bakul kenderaan ditungganginya. Hasil ujian pernafasan alkoholnya mendapati dia berada di bawah pengaruh bahan itu. Pergi balai polis IPD Timur Laut. Sebab you punya alkohol level tinggi dari 80. Macam mana? Saya balik rumah. Warga emas ini kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut untuk tindakan selanjutnya. Minumannya. Alah, 5 botol ya nak. Dua sahabat ini yang menunggang sebuah motosikal turut dikesan berada di bawah pengaruh alkohol. Mereka yang diketkan dalam perjalanan pulang selepas meraihkan Hari Jadi Rakan turut dibawa ke IPD. Dalam pada itu, sebuah motosikal dinaiki dua lelaki yang ditunggang secara melulu dan berbahaya dapat meloloskan diri.
Berdasarkan kejadian, kes memandu kenderaan di bawah pengaruh alkohol bukan sahaja boleh menyebabkan kemalangan, malah boleh membawa kepada kehilangan nyawa sama ada kepada pemandu terbabit atau pengguna jalan raya yang lain. Sepanjang op mabuk ini, polis turut mengesan beberapa lagi kesalahan lain. Antaranya, nombor plet kenderaan yang tidak mengikuti spesifikasi, membawa lebih muatan dan menunggang motosikal tanpa memakai topi keledar. Operasi tamat jam 3.30 pagi. Bermula jam 9 malam, operasi bersepadu pelbagai agensi diketuai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dijalankan di kawasan Tol Awan Besar, Lebuh Raya Kesas. Ketika sekatan bermula, ada di kalangan penunggang motosikal nekat untuk melarikan diri dengan melawan arus. Bagaimanapun, tindakan pantas polis berjaya menjejaki mereka. Setelah dikenanga saman, penunggang motosikal terbabit kemudian dibawa ke bahagian pemeriksaan Jabatan Alam Sekitar. Pemeriksaan kadar pelepasan enjin petrol dijalankan khususnya bagi motosikal yang egzosnya telah diubah suai. Okey cik, ini dia tak boleh melebihi daripada 4.5. Kalau lebih daripada 4.5, kita orang pasang kompaun Jadi pinggir. Ketika diperiksa, motosikal milik remaja berusia 19 tahun ini melebihi kadar pelepasan yang telah ditetapkan. Sekarang telah melebihi daripada 4.5. Dia 5.96. Maksudnya dia tinggi daripada 4.5. Jadi Encik dikenakan kompaun lah. Sebabkan Encik telah melanggar daripada peraturan pelepasan kawalan petrol. Encik boleh tak parking pergi ke meja? Pemeriksaan ke atas penumpang bas turut dijalankan Jabatan Imigresen Malaysia. Sasaran yang diperiksa ialah penumpang warga asing yang tidak mempunyai dokumen yang sah. Ini nak pergi mana? Mau ke mana? Kota Baru. Kota Baru? Buat apa? Jumpa saudara. Hah? Jumpa saudara. Kerja mana? Kerja dekat Kelang sana. Kelang? Sebuah lori muatan sampah turut diperiksa. Ketika pemeriksaan dilakukan, dua lelaki dipercayai pekerja lori ini bertindak melarikan diri ke kawasan semak berhampiran. Tindakan mereka menyebabkan pemilik syarikat lori terbabit disiasat Jabatan Imigresen Malaysia bagi mengenal pasti sekiranya dua individu itu adalah pendatang asing tanpa izin. Pemeriksaan kenderaan turut dijalankan Jabatan Siasatan Pengangkutan Trafik JSPT Bukit Aman. Pemeriksaan ke atas kenderaan yang dinaiki oleh dua lelaki ini menemui bahan dipercayai ganja serta peralatan menghisap dadah. Ketika disoal, pemandu berusia 20-an ini mengaku bahan terbabit miliknya. Orang dia. Berapa orang dalam kereta ni? Orang. Berapa dua lah. Yang punya kau. Kau punya. Dah kahwin belum? Dah kahwin dah. Anak apa orang? Anak dah jadi. Baru kahwin terlepas. Ni budak baru kahwin, tak tinggal perangai. Kau ambil ya? Bila ambil? Baru ambil. Dia datang Bila ambil? Saya masuk Suki 2000 terlepas bulan 3. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menahan dua buah motosikal dipercayai menggunakan nombor chassis serta nombor pendaftaran palsu. Ni dia ambil motor Singapura ni. Singapura? Ya, tahu dah salah pakai nombor chassis dekat tak lain. Tahu. Lepas tu kenapa abang buat pula? Kenapa abang masih lagi guna benda tu? Benda tu tak ada insurans tu. Kalau jadi kemalangan, abang tak ada apa. Ada insurans tak motor ni? Tak ada, insurans pun tak ada. Lesen ada? Lesen ada, insurans tak ada. Insurans tak ada, bahaya bang. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancang dan Operasi JPJ, Zamak Syari Hanifah,
720 kenderaan diperiksa dalam operasi ini. ...191 notis saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan termasuk cukai jalan tamat tempoh, tiada lesen memandu, cermin gelap dan nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi. Objektif utama operasi penguatkuasaan ini adalah pada kali ini adalah untuk yang pertamanya ialah bagi memastikan pengguna-pengguna jalan raya sentiasa patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan. Yang keduanya, untuk mengambil tindakan terhadap kesalahan lalu lintas yang dikenal pasti di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan juga Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Dan yang ketiganya, untuk menjalinkan kerjasama strategik bersama agensi-agensi penguatkuasaan jabatan lain bagi meningkatkan keselamatan jalan raya. Operasi tamat jam 12 tengah malam. Ya, ini senang sikit mah. Betul kan? Oh, senang lah. Berapa harga satu? Dia ini satu lah. Dua lelaki menaiki sebuah kenderaan mewah. Ditembak dua suspek bermotosikal. Laporannya dalam rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Dua lelaki cedera selepas terkena beberapa das tembakan dalam kejadian di hadapan Sekolah Menengah Teluk Datuk, Banting, Selangor. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Selangor, Datuk Fazil Ahmad, mangsa dipercayai ditembak oleh dua individu yang menunggang sebuah motosikal kira-kira jam 12.45 tengah hari. Dua mangsa yang cedera ialah pengawal peribadi dan majikannya. Siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa terkena beberapa das tembakan di dada dan beberapa bahagian badan. Mereka dikejarkan ke Hospital Banting dan masih diberi rawatan kecemasan. Kejadian dipercayai membabitkan pergaduhan antara dua kumpulan. Penyeludupan 56.5 kg dadah jenis syabu bernilai 11.3 juta ringgit gagal selepas dikesan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM di perairan Tanjung Kemarung, Langkawi 27 September lalu. Dua lelaki dikesan, namun mereka bertindak terjun ke laut untuk melarikan diri. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 307 serta Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Sepuluh individu cedera selepas sebuah lori, kereta dan dua kenderaan pelbagai guna MPV terbabit dalam kemalangan di lebuh raya Sungai Besi 27 September lalu. Menurut Komando Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur, Muhammad Rozi Jusoh, Pusat Gerakan Operasi JBPM Kuala Lumpur, menerima panggilan kecemasan jam 2.08 petang. Mangsa dihantar ke Hospital Chancellor Tuanku Muhriz HCTM untuk rawatan lanjut. Kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Itulah yang dapat dikatakan berkenaan perbuatan seorang lelaki yang menghempas seekor kucing hanya kerana berang kucing itu duduk di atas keretanya. Perbuatan lelaki berusia 35 tahun itu dirakam kamera litar tertutup CCTV dan menjadi tular di laman media sosial dengan lebih 40,000 tontonan. Dan video berdurasi 55 saat itu jelas menunjukkan perbuatan lelaki berkenaan yang menghempas kucing itu ke lantai sekuat-kuat hatinya.
Menurut laman Facebook Kelab Pencinta Kucing, akibat kejadian itu, kucing berkenaan mengalami pendarahan dan juga masalah pembuangan najis. Justeru menimbulkan kemarahan netizen khususnya di kalangan pencinta haiwan. Apa pendapat Susan menonton video ini dan melihat perbuatan yang sebegini rupa dilakukan terhadap kucing tersebut? Sebagai seorang saya pun ada kucing, ada dua ekor kucing. Saya banyak buat kerja sukarelawan. So saya marah dan kecewa. Kenapa dalam tahun 2020 ni masih ada orang yang tak berperi kemanusiaan? Kalau mereka tidak suka haiwan pun tak apa, tapi tak perlulah marah sangat kepada haiwan yang ada rasa, ada hati, they're breathing animals. So kenapa mereka perlukan melepaskan kemarahan terhadap haiwan itu? Pada pandangan saya, lelaki tu sepatutnya tak patutlah buat dekat haiwan macam tu. Sebab kita as manusia, kita boleh fikir kan. Lepas tu haiwan tu pun tak boleh fikir. Just dia tu, patutnya kita tak perlulah buat sampai macam tu. Kita boleh je kita angkat dia, kita letak kat bawah kan. Sebab lagi banyak benda lain yang kita boleh buat untuk salurkan kemarahan kita ke, kesedihan kita ke. Benda-benda macam tu kita patut salurkan kat tempat yang rasa lebih macam kita, kalau lebih sesuai lah. Kalau kita marah, kita pergi jalan-jalan ke macam tu. Tak perlulah kita nak campak kucing tu macam tu. Contoh dia tengah marah pergi kat kita, dia campak kan. Sepatutnya benda tu tak payah dia buat macam tu lah. Viral 999 bertemu Ari Dwi Andika, penganalisis jenayah haiwan Malaysia MyAct untuk mengulas lanjut berkenaan kes ini. Assalamualaikum Encik Ari. Waalaikumsalam. Dikongsikan bersama kita apakah pendapat dan juga melihat sekali lagi perbuatan seperti ini diperlakukan terhadap seekor kucing. Pada hemat saya, pelakuan ini menggambarkan bahawa Malaysia masih kurang awareness. Maksud dia, pendidikan tu tidak begitu berkesan, dan kita faham Akta Kebajikan Haiwan 2015 itu masih baru dan hanya 3 tahun dikuatkuasakan dan dirasmikan. Ini bermakna negara ni perlu pendidikan yang lebih agresif, bukan saja di sekolah, universiti dan sebagainya. Kempen-kempen di kawasan luar bandar juga, di mana-mana kawasan dan daerah perlu diperluaskan. Pihak berwajib saya kira perlu mainkan peranan dan perlu hyperaktif, bukan saja aktif, untuk beri kesedaran pada masyarakat supaya menyatakan bahawa kelakuan-kelakuan menzalimi haiwan itu merupakan jenayah berat, setanding dengan jenayah yang lain seperti rompakan, kecurian dan pembunuhan. Secara umum, kalau kita tafsirkan perlakuan spontan, pelaku melihat kucing di atas bonet dan melempar dengan secara saya kira sengaja. Ini menggambarkan bahawa sifat itu adalah sifat semula jadi yang lahir dari kediaman dia, maknanya lahir daripada zaman azalinya. Dan saya tak pandang ini penyakit jiwa, tetapi ini adalah sifat baran. Mungkin dia terbiasa dengan keganasan rumah tangga dan keganasan awam, kita tidak tahu, tapi perlakuan itu sahaja menggambarkan bahawa itulah diri dia. Mereka yang melakukan penderaan terhadap haiwan boleh disiasat mengikut Akta Binatang 1953. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda sebanyak RM10,000 sehingga RM100,000 atau penjara selama 3 tahun. Pukat rawa sorong mengaut segala kehidupan laut di pesisiran pantai sehingga menjejaskan mata pencarian nelayan kecil. Malangnya, ada nelayan yang tidak bertanggungjawab menggunakan pukat jenis ini bagi mengaut keuntungan berlebihan sehingga sanggup untuk mengupah warga asing sebagai pekerja. Wartawan Muhammad Ros Abdullah menyertai Jabatan Perikanan Malaysia dan Polis Marin bagi membantras penggunaan pukat rawa sorong ini di Hutan Melintang, Perak. Jam 5 pagi, Jabatan Perikanan Malaysia dengan kerjasama pasukan Polis Marin Wilayah 1 Pulau Pinang
menjalankan op rawa surong di hutan melintang. Operasi digerakkan hasil maklumat orang awam ini diketuai Pegawai Perikanan Kanan, Cawangan Penguatkuasaan Bahagian Perlindungan Sumber, Ibu Pejabat Perikanan Putrajaya, Osman Mohamad. Kita mengambil tindakan terhadap aduan-aduan dan juga laporan daripada nelayan-nelayan dan juga orang awam berkaitan dengan penggunaan rawa sorong, khususnya di kawasan Perak lah. Kita berharap hari ini kita ada hasil, mungkin ada sitaan, mungkin ada tangkapan. Pergerakan operasi dengan kekuatan pegawai dan anggota seramai 60 orang gagal dihidu oleh nelayan dan penduduk setempat di lokasi sasaran. Hasilnya, beberapa peralatan haram vessel pukat rawa surong berjaya disita. Rawa sorong ni adalah satu alatan nangkap ikan yang diubah suai. Yang satu ketika dulu digunakan secara tradisional tapi telah di-upgrade menggunakan bot. Jadi kawasan operasinya adalah kurang daripada satu batu daripada logika yang mana Jabatan Perikanan kita menitik beratkan kawasan penggunaan sumber satu batu ke bawah. Bila aktiviti yang dilakukan di kawasan bawah satu batu, dia memusnahkan semua sumber-sumber perikanan. Jadi ini akan menjejaskan pendapatan nelayan lain. Ternyata pihak berkuasa terpaksa berdepan kesukaran untuk memotong batang rawa surong yang menggunakan batang besi disaluti dengan fiber sekaligus menyukarkan operasi ini. Menyedari kehadiran pihak berkuasa, ada di antara suspek yang cuba melarikan bot mereka. Tak boleh cabut. Kawasan ini sungai ini panjang, so kita pecah pada dua kumpulan untuk bergeraklah. Tadi pun terdapat juga ada nelayan yang cuba melarikan diri tapi gagal. Jadi kita berjaya sita lah dia punya alatan lah. Kesalahannya di bawah Seksyen 49, Peraturan 2, Larangan Menangkap Ikan Akta Perikanan 95 yang mana maksimum denda boleh ke RM20,000 lah. Dan biasanya kes ni adalah kes mahkamah lah. 999 turut meninjau lokasi penyitaan bot pukat rawa surong. Kami mendapati nelayan warga tempatan di sini menggunakan peralatan terlarang demi mengaut keuntungan. Asal dia mau pakai ni sorong ah. Apa salah? Ya, ini senang sikit mah. Betul kan? Oh, senang lah. Berapa harga satu? Dia ini satu ah. Satu panjang dia mau luar lebih. Satu 2,000. Hah? Dia luar batang dia. Dua batang 2,000. Ini adalah dia punya kasut lah ataupun selipar untuk menyodok pukat rawa sorong tu lah. So ini berfungsi sebagai pelincir. Dia sampai dasar, dia akan tolak bulu dan pukat tu lah. So ikan ataupun udang semua akan dapat dalam satu pukat tu. Ini stainless steel. Dia punya batang sorong tu pun sekarang dah ada modified, dah jadi besi. Jika dahulu buluh digunakan untuk pukat rawa sorong, tapi kini dengan inovasi terbaru, besi yang disalut dengan fiber pula digunakan. Tujuannya untuk lebih tahan lama dan tidak mudah patah. Dan harga satu set besi ini berserta dengan pukat dianggarkan lebih kurang RM2,000. Operasi berjalan lancar dengan kerjasama pasukan Polis Marin Wilayah 1 Pulau Pinang yang diketuai Timbalan Komander Superintendent Shopri Sa'ad. Peranan pasukan Polis Marin dalam operasi ini bersama dengan Jabatan Perikanan selain terlibat secara langsung lah bantuan anggota dan juga bot ronda sebanyak 2 bot dan juga 16 anggota. Kita memberi kawalan keselamatan di laut dan juga di daratan untuk petugas tiga operasi. Berdasarkan operasi-operasi yang lampau, kadang-kadang kita terima pelbagai provokasi daripada pemilik-pemilik bot ini. Alhamdulillah, tiada perkara-perkara tak ading ini berlaku lah. Ada juga nelayan bertindak licik dengan melarikan bot untuk menyembunyikan pukat rawa surong mereka di persekitaran sungai bagi mengelak daripada disita oleh pihak berkuasa. Satu lagi isu yang berlaku di kawasan sasaran kita adalah penglibatan yang telah dilakukan oleh orang asing yang kita syaki daripada Myanmar yang telah digajikan untuk melaksanakan aktiviti inilah.
Bot seperti ini hanya perlu dikendalikan oleh 1 ke 2 orang saja dan bot yang boleh dikategorikan sebagai bot haram ini disyaki menjadi milik nelayan warga tempatan yang menggajikan pekerja warga asing untuk menjalankan aktiviti pukat rawa sorong di sini. Bot yang ditahan bersama peralatan pukat rawa sorong kemudiannya disita untuk siasatan lanjut. Kami telah berjaya menyita sebanyak 22 pasang alat tarawih sorong yang sekarang ini telah diinovasikan menggunakan besi dan stainless steel. Dan nilaian sitaan kita anggarkan hampir dekat 60,000 lah. Berkaitan dengan apa yang kita rampas dan kita sita. Sebab dia kira-kira daripada peralatan tu, daripada alatan besi dan juga daripada pukat-pukat yang digunakan lah. Operasi tamat jam 12 tengah hari. Muhammad Ros Abdullah, 999. Hisap bila? Nah, hisap bila? Banyak hari. Baik. 3 hari ya. Masuk dia. Ada hisap bila? Ada hisap tak? Premis persendirian atau kawasan tersorok sering menjadi pilihan untuk dijadikan pot atau sarang penagih dadah melepaskan gian. Justru itu, serbuan menerusi op cegah sentiasa dijalankan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK untuk membantras penagihan dan penyebaran bahan terlarang ini. Wartawan Sanizar Ayin menyertai operasi yang dijalankan AADK Kedah di sekitar kawasan Mukim Sik baru-baru ini. Saksikan laporannya. Ops Cegah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Daerah Sik Kedah. Operasi dilancarkan berdasarkan aduan masyarakat setempat mengenai gejala penagihan dadah yang berleluasa di sekitar daerah ini. "999" menyertai operasi yang membabitkan 4 pegawai dan 7 anggota diketuai Ketua AADK Daerah Sik, Roslin Baharum. Biarpun diiringi hujan yang agak lebat, sasaran pertama anggota operasi di rumah ini berjaya menahan individu yang disyaki penagih. Sasaran kedua juga hasil aduan masyarakat setempat. Anggota operasi menyerbu ke sebuah rumah yang berhampiran sasaran pertama. Hasil aduan dan risikan oleh AADK Daerah Sik Kedah Darul Rahman telah mengesan beberapa individu yang disyaki terlibat dalam penagihan dadah. Menurut Roslin, statistik yang disyaki menagih dadah adalah 80 di Mukim Sik, 42 di Sok, Jeneri 49 penagih dan 60 di Teloi. Justru operasi sebegini akan dilaksanakan dari semasa ke semasa mengikut maklumat dan risikan. Bangun. Saya salah daripada ADK. Okey. Lah hisap bila? Lah hisap bila? Banyak hari. Baik. 2-3 hari ya. Masuk dia. Ada hisap bila? Ada hisap tak? Tak okey. Mana okey lah? Tunggu iftar. Kuat. Ya, ramai. Kesemua penagih dadah yang ditahan akan didakwa di atas kesalahan Seksyen 31 Akta Penagih Dadah 1983. Saya nasihatkan kepada masyarakat, sekiranya ada ahli keluarga yang terlibat dengan permasalahan dadah, datanglah berjumpa dengan AADK. InsyaAllah kita akan bantu setakat mana yang boleh, selain daripada tindakan undang-undang. InsyaAllah selagi kudrat ada, kita akan teruskan usaha ini
untuk membantu komuniti kita supaya masyarakat kita bebas dadah. Final ni yang dikesan untuk tahun 2015 Dalam pada itu, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK melaksanakan pelbagai aktiviti dan program dalam usaha untuk memberi kesedaran tentang bahaya penyalahgunaan dadah dan kesannya kepada masyarakat. Sehubungan itu, AADK Negeri Pulau Pinang baru-baru ini mengadakan program Lestari di Penaga, Kuala Muda, Pulau Pinang. Hadir pada program ini ialah Ketua Pengarah AADK, Datuk Seri Zulkifli Abdullah, yang meluangkan masa bersembang santai bersama komuniti. Turut hadir Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Sahabuddin Abdul Manan. "999" menyertai program ini yang seterusnya meninjau pot atau sarang penyalahgunaan dadah di sepanjang Sungai Kuala Muda dengan kerjasama Pasukan Polis Marine Wilayah 1 Pulau Pinang. Persisiran sungai yang terlindung dengan tumbuh-tumbuhan di tebing sungai seperti pohon nipah dan lain-lain pohon yang merimbun menjadi pilihan penagih untuk melepaskan ketagihan mereka. 3 pot utama di sepanjang pesisiran sungai ini, iaitu pot Pulau Bertajam, pot Bakau Tua dan juga pot Kuala Muda. Dan dalam 3 pot utama ini terdapat lagi pot-pot kecil ataupun markas-markas di mana penagih-penagih melepaskan aktiviti kegiatan mereka di kawasan ini. Ya, dan difahamkan terdapat lebih 80 pot-pot kecil di bawah pot besar tadi di sepanjang pesisiran sungai ini. AADK dengan kerjasama polis sentiasa menggiatkan usaha membanteras kegiatan tidak sihat ini. Bagi memastikan usaha ini lebih berkesan, kerjasama komuniti setempat juga amat diperlukan. Justru, program seperti ini dilaksanakan. Jadi sebenarnya kita ada matlamat yang lebih besar. Itu sebabnya kita laksanakan program rintis lah menangani penyalahgunaan dadah dan pelancongan sosial di 12 buah kawasan di 7 buah negeri. Sebab tujuannya untuk kita mencari model yang sesuai untuk dilaksanakan di 155 kawasan berisiko tinggi yang kita telah kenal pasti di seluruh negara lah, di Semenanjung dan juga di Sabah Sarawak. Jadi matlamat kita akhirnya untuk mencapai dasar dadah terkawal 2025. Jadi kita ada lebih kurang 5 tahun daripada sekarang untuk bergerak ke arah itu. Jadi saya amat berharaplah dengan kolaborasi antara jabatan-jabatan kajian yang lebih daripada 15 buah agensi dan daripada badan-badan bukan kajian, NGO-NGO yang kita ambil dia orang, latih dia orang, dan juga kepada komuniti itu sendiri untuk sama-sama terlibat melihat masalah dadah ni sebagai masalah yang perlu ditangani oleh semua pihak. Halimdin 999. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan atau laporan berkenaan kegiatan jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Biasakan pembudayaan norma baharu bersama hentikan wabak COVID-19. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.